Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung bab 2 Sains Tingkatan 3 iaitu 2.4 Adaptasi dalam sistem respirasi. Okey, adaptasi itu maksudnya macam mana menyesuaikan ataupun kesesuaian. Okey. Sistem respirasi beradaptasi dalam persekitaran yang berbeza. Okey, sistem respirasi kita persekitaran yang berbeza lah. Kadang-kadang kita berada di kawasan-kawasan yang tidak cukup udara dan sebagainya. Okey, struktur respirasi iaitu uh, sistem pernafasan kita lah, alveolus. Okay, struktur respirasi kita alveolus dalam paru-paru ataupun kalau dalam organisma lain mungkin dia guna struktur lain. Kejap lagi kita akan belajar. Okay. Mempunyai 3 ciri. Okay, struktur respirasi mempunyai 3 ciri supaya pertukaran gas lebih cekap. 3 ciri tersebut, struktur respirasi ni kamu kena faham lah, alveolus dalam paru-paru. Okey. Struktur respirasi mestilah mempunyai struktur permukaan yang lembap. Okey. Dia mesti lembap. Kenapa? Supaya gas boleh larut. Gas senang larut dan masuk ke dalam alveolus. Okay, kemudian struktur respirasi mestilah nipis. Dinding alveolus adalah nipis dan dinding kapilari juga nipis setebal 1 sel. Kenapa perlu nipis? Supaya senang dia nak melakukan pertukaran gas. Senanglah gas meresap masuk. Kalau tebal susah nak meresap masuk dan lambat. Okey, luas permukaan yang besar. Luas permukaan yang besar maksudnya kalau kita bentangkan dia akan ada luas yang besar. Contoh alveolus ada berjuta-juta alveolus dalam paru-paru kita. Jadi gas boleh meresap masuk dengan lebih banyak lah sebab ada berjuta-juta alveolus dan luas permukaan alveolus juga banyak lah, lebih tinggi sebab banyak alveolus. Jadi gas senang nak masuk. Okey, organisma yang berlainan, organisma lain, dia ada sistem respirasi yang berbeza. Tak semua ada alveolus dan paru-paru. Okey, ada haiwan yang tak ada paru-paru, yang tak ada alveolus. Dia ada sistem pernafasan, sistem respirasi yang berbeza. Okay, ada yang ada kulit luar yang lembap, ada yang ada insang dan ada yang ada trakea. Semua itu adalah struktur respirasi. Okey. Contoh amfibia iaitu katak. Okey, katak dia boleh hidup di darat dan di air. Jadi struktur respirasi dia mestilah sesuai untuk berada di darat dan juga di air. Okey. Katak dia boleh bernafas menggunakan 2 struktur respirasi iaitu melalui paru-paru dan juga melalui kulit luar yang lembap untuk pertukaran gas. Okey, kita struktur respirasi ni kita guna untuk pertukaran gas supaya kita boleh mendapat oksigen dan membuang karbon dioksida. Okey, kulit katak nipis dan sangat telak kepada gas. Jadi gas boleh masuk melalui kulit dan keluar melalui kulit katak sebab kulit dia lembap dan nipis. Okey, sebab itulah katak sentiasa lembap dan sentiasa mempunyai lendir ataupun mukus sebab dia perlu menyerap gas oksigen dan gas perlu larut dan meresap masuk ke dalam badan katak. Okey. Di bawah lapisan kulit katak ada banyak kapilari darah supaya senang gas masuk ke dalam salur darah. Okey, ini sistem respirasi katak. Dia guna 2. 1, paru-paru pun dia guna
Dan yang kedua, dia guna kulit luar yang lembap. Okey, ini gas masuk melalui lubang hidung untuk ke paru-paru lah. Dan ini rongga mulut, ini glotis di sini. Dan gas akan masuk ke paru-paru. Selain masuk melalui lubang hidung, gas juga masuk melalui kulit katak. Okey, itu struktur respirasi katak. Okey, seterusnya insang. Macam mana ikan bernafas? Ikan bernafas menggunakan insang. Okey, ikan dia hanya boleh hidup dalam air sahaja. Okey, jadi struktur respirasi dia adalah insang supaya sesuai untuk bernafas di dalam air. Untuk pertukaran gas di dalam air. Okey, macam mana insang? Okey, ini adalah insang. Kamu pernah tengok pada ikan. Okey, di bahagian ini ada salur darah dan jejari ini kita panggil sebagai filamen. Okey, insang terdiri daripada 2 baris filamen. Okey, 2 baris filamen yang halus. Satu ni ada 2 baris filamen. Okey, 2 baris filamen. Okey. Dia mempunyai filamen itu mempunyai unjuran nipis dan pipih yang dikenali sebagai lamela. Okey. Ini adalah lamela. Ini adalah lamela. Okey. Lamela. Bilangan filamen dan lamela yang halus dan banyak itu akan menghasilkan luas permukaan yang besar. Luas permukaan yang besar ni maksudnya banyak kawasan yang gas boleh masuk untuk pertukaran gas. Okey. Jadi apabila ikan dia hidup dalam air, apabila air masuk melalui mulut ikan, air itu akan melalui insang. Dia akan lalu ke celah-celah insang ni. Ini gambar dia yang jelaslah. Okey, ini adalah lamela. Air yang masuk tadi akan lalu di celah-celah insang. Ini kawasan ni. Dia besarkan supaya kita boleh nampak. Okay, air akan lalu di celah-celah lamela. Okey. Dan dekat lamela itu ada banyak kapilari darah. Jadi air itu mempunyai oksigen. Air mempunyai oksigen. Jadi bila dia lalu ikut lamela, dia akan bagi oksigen pada kapilari darah dan dia akan ambil karbon dioksida. Jadi berlakulah pertukaran gas waktu dia lalu di celah-celah lamela. Okey, kemudian bila dia dah lalu ke celah-celah insang, ke celah-celah lamela, air itu akan keluar melalui pipi ikan ni. Ataupun kita panggil dalam bahasa sains operculum. Dia akan keluar ke celah-celah ni. Dia keluar air. Masuk ikut sini, keluar ikut sini. Jadi ikan akan mendapat oksigen dan membuang karbon dioksida. Seterusnya serangga. Serangga tak ada paru-paru. Dia menggunakan sistem trakea. Apa itu sistem trakea? Ini paru-paru dia. Kita panggil sistem trakea. Okey, dekat badan trakea ni tiub udara. Kamu tengok dekat sini. Dekat badan serangga ada lubang-lubang. Okey. Lubang-lubang itu kita panggil spiracle. Lubang ataupun liang pernafasan. Kita panggil dia spiracle. Okey. Spiracle ni boleh buka dan boleh tutup dan dikawal oleh injap. Okey, jadi bila dia buka, udara akan masuk. Okey, udara akan masuk melalui spiracle. Okey, kemudian udara itu akan masuk melalui inilah trakea. Kemudian dia ada cabang-cabang kecil. Ini dipanggil tracheole. Kalau kita bronchiole, dia tracheole.
Tracheal pula. Tracheal, okey. Tracheal mempunyai dinding yang nipis dan lembab supaya memudahkan pertukaran gas. Tracheal juga mempunyai bilangan yang banyak untuk menghasilkan luas permukaan yang besar supaya memudahkan gas meresap. Dan di dalam belalang, di dalam serangga ada kantung udara. Kantung udara ini untuk udara masuk dan terisi di dalam kantung udara lah untuk meningkatkan kadar pertukaran gas respirasi dengan sel dan tisu serangga. Itu adalah sistem respirasi bagi organisma lain. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung untuk pertukaran gas dalam tumbuhan pula. Dalam manusia kita dah belajar, dalam serangga kita dah belajar, dalam ikan dah belajar, dalam katak ataupun amfibia dah belajar. Nanti kita akan belajar tentang macam mana pula tumbuhan berespirasi ataupun bernafas. Okey, itu saja. Kata kunci hari ini adalah katak. Okey. Ini latihan formatif 2.4. Okey, kamu boleh buatlah latihan formatif 2.4 macam biasa buat dalam buku nota. Okey, itu saja. Terima kasih.